Welcome Malaysia. We are waiting for more people to come in. Kita tunggu. Kita akan tunggu. Dan kita tunggu dulu sekejap. Kita tunggu lebih ramai orang masuk. Alhamdulillah, budak dah mula masuk. Hai semua. Hai Malaysia. The number is increasing. Alhamdulillah. Batuk sikit. Kamaria, I can see you over there. Yes, rindu semua. Lagi dalam seminit lagi kita akan mula sesi Q&A kita. Yes, thank you. Alhamdulillah. Levi's ada dekat situ. Hari ni tema kita adalah putih, black and white. Black and white. So tema kita adalah black and white hari ni. Yes, ingat kimia, ingat Dr. Hussein ya. Chemistry. So kita still waiting for more people is coming in. Hari ni tahu tak tajuk kita? Yes, Kamaria, I can see you again. Okay? Ingat tak? Tahu tak apa tajuk kita untuk hari ni? Tahu tak apa kita punya tajuk hari ni? Betul. Hai semua. Yes. Alhamdulillah. Lagi seminit kita start ya. No. Tajuk kita hari ini, if you still remember or not, Allah, this is the one. We are gonna do this. Nampak tak? Yes, it's about UPU. Hari ni bukan pasal chemistry pun. Saya nak cerita something else. Nampak tak? Korang nampak tak kat screen? Can you see the screen? Yes, a journey after the SPM. Okay, itu adalah tajuk kita untuk hari ini. Yes. Jeremiah, I can see you as well. Yes. Guys, kalau ada soalan dan bolehlah mula masukkan dekat yang tanda soal tu. Saya akan mula jawab accordingly. Okay? Yes, Inzal Zulaika, yes. Dah. Muka saya nampak tak? Muka saya nampak? So, poster kat belakang tu pun nampak ya? Poster kat belakang tu nampak tak? Okay, dua-dua nampak ya? Okay, guys, kalau ada soalan, jomlah kita mula start ya. Okay, so soalan-soalan yang dia letakkan adalah macam ni ya. Kita tengok, saya cuba jawab sebanyak mana soalan yang saya mampu untuk semua ya. Okay, macam mana kalau pelajar fast track SPM? Maksudnya untuk budak tahfiz. Dengar sini, budak tahfiz di mana especially kita ada dekat asasi UiTM, kita ada special program untuk pelajar-pelajar lepasan tahfiz. Kita ada tahfiz punya program di mana pelajar-pelajar tahfiz ni kita akan ambil untuk diserapkan dalam asasi, di mana diorang belajar sains, diorang akan juga didedahkan dengan ilmu-ilmu agama seperti mana diorang belajar dalam kelas yang sebelum ini. Okay, so it's gonna be a same stuff. Okay,
So next one will be, saya jawab one by one ya. UPU mostly course apa? Dia ni kan, UPU mostly course apa? Kita offer, UPU mostly is offer diploma program. Diploma program. Tetapi mulai tahun ini juga didapati matriculation punya program dengan diploma punya program daripada universiti semua dia gabungkan. Bila dia gabungkan, maka dia jadilah UPU form. Maksudnya, bila kamu isi UPU, bermaksud kamu sebenarnya isi asasi, matrikulasi, asasi, matrikulasi dan juga politeknik. Inilah dalam borang UPU kita. Faham ya? So, next one. Okay, then kita ada lagi soalan. So, which is the best one? Is it university awam or university swasta? Okay, guys, to answer your question, kalau ada soalan, you just put it over there. I will try my best to answer all of you. Sebenarnya kan, tak adanya which is the best. Swasta, they have the strengths, and also public university also have their own strength. It's really much depends on you. Normally, I myself from a public university. Why I'm from public university? Of course, I'm looking for my cost benefit. Dia punya duit. Normally, public university adalah kos dia lebih murah berbanding dengan universiti swasta. That's the main difference. So ask yourself, if you have financially you are strong enough, then and you think you prefer to go to swasta, then you can go. Guys, Malaysia ada banyak universiti swasta yang bagus. Antaranya, saya tak boleh nak senaraikan semua, banyak sangat yang bagus. Antaranya UTP, Universiti Teknologi Petronas. Dia adalah antara yang bagus. Kita ada Uniten, antara yang bagus juga. So, we have a different university swasta. Okay? So, next one, we will look. Sir, which is the best one? Oh, ini dah habis. Saya dah jawab tadi. Okay, kita tengok. Okay, STPM versus Asasi, which one is better? Guys, Edina, this is a very subjective question. Kenapa saya cakap STPM and Asasi both have their strong, orang kata strength. Dia ada strength dia, dua-dua kuat. Cumanya guys, STPM ni, kalau kamu nak masuk STPM, make sure kamu ni adalah pelajar yang rajin. Make sure you rajin. You kena berlipat kali ganda lebih rajin daripada SPM. Bukan maksud saya masuk Asasi tak perlu rajin dan malas. Tak. Asasi at least dia a bit relax. STPM punya syllabus, I'm talking about at least for STPM chemistry, sangat-sangat high level. Sebab apa? Those yang ambil STPM chemistry, saya boleh simply cakap, bila dia masuk degree, first year of degree, any courses shouldn't be a problem at all. Dia adalah, orang kata, sap-sap-sui. Nothing, not a problem at all. Asasi, I will say, is still a bit, orang kata, not really tough and not really easy. Is still in a par level. Faham? Next one Next one. So, Alhamdulillah ramai dah mula masuk. So, kita ada, kalau ada soalan just letak je, I try my best. Right after degree, enjoy dulu or terus cari kerja? Ekin, bagi soalan ini, macam saya,
right after degree, enjoy dulu or terus cari kerja? For me kan, kenapa nak enjoy? Enjoy lah dengan bekerja. Make your enjoyment with your work. So that's the main thing. So you no need to specifically bermaksud adakah kita tak bekerja kita enjoy our life? Adakah kita bekerja dan kita tak enjoy our life? Tak. Bagi saya, you are enjoying in either way. So you should go for it. Okay? So let me look the next question. Okay. Pros and cons matriculation. Guys, those yang dapat matrikulasi, tahniah. You are a step closer to degree. Pros dia, setahun dah habis matrikulasi. Tapi saya tak cakap matriculation tu teruk. Dia ada banyak disadvantage. No. Matriculation, one thing this is what the student update me. Matriculation a bit stress. That's the main stuff. That you need to know. Okay? Dia punya jadual dia sangat pack dekat matrikulasi. Normally matrikulasi kelas dia daripada 8 pagi sampai 5 petang. Sekadar 4 petang dia punya kelas. Dengan Sabtu pun ada aktiviti co-curriculum. Saya tak cakap that's not good. That a bit stress untuk those are new. Tak boleh nak adapt. Belum lagi nak adapt. Okay? Okay, kalau ada soalan letak dekat soalan tu saya baca. I try to answer as much as possible. Okay? Okay, what about IT in diploma in polytechnic premium, sir? Why not Jiwa? It is a very, very good. For me, when you enter a polytechnic premium is actually a first class. That is you going to have a very first class facility. For me, personally, I think you should take the offer. Once you finish your IT diploma in polytechnic, then you can further in any private or the government university. Not an issue at all. You can do it. Okay? So next one. Okay. Asasi dan metrik. Apa beza antara dua ini? Okay guys, dengar sini betul-betul. Ramai pelajar tanya saya soalan ini. Asasi ini ditawarkan oleh suatu pihak universiti kepada pelajar. Maksudnya, siapa yang dapat offer asasi, maksudnya kamu akan belajar dalam kampus universiti. Dekat kampus universiti. Tapi matriculation standard dia tinggi juga sekarang. Matriculation pun dah tinggi. Cumanya matriculation bukan bukan ditawarkan under university directly. Dia adalah under Kementerian Pelajaran. Dia macam ala-ala form 6. Di mana kalau asasi di bawah universiti. Kalau matrikulasi dia under lagi, belum lagi. Dan juga siapa yang dapat asasi, contohnya asasi USIM, asasi Unimas. Jaga-jaga sikit. Bila korang dapat asasi tersebut, dia orang sebenarnya you tak boleh teruskan dengan, maksudnya you tak boleh nak keluar daripada universiti tersebut. Once you dah habis asasi dekat universiti, asasi contohnya dekat Unimas, you dah habis universiti asasi Unimas, then you kena buat degree dekat Unimas juga. Macam USIM pun benda yang sama. Tapi dua asasi ni best.
Dua asasi ni best. Asasi UM dengan asasi UiTM. Lepas dah habis you asasi dekat universiti tersebut, you boleh lagi mohon untuk sambung degree selain universiti tersebut. You boleh pergi. Ya, dia tertutup. Yes, asasi adalah lebih limited, tetapi UiTM and also UM dia open. Dua tu je. Yang macam asasi Unimas, asasi USIM, no. After you finish, you still need to continue with them. Matriculations, you not yet enter degree. Once you dah habis matriculation, you boleh pilih mana-mana universiti yang kamu suka. Pilihan kepada yang kamu nak. Yes, dekat sini ada Dr. Rahafza, Dr. Anga with us. Kalau apa-apa Dr. Rahafza daripada UKM. Saya nampak doktor. Dan juga beberapa orang doktor dalam live saya sebenarnya. Hi doktor, and juga ada Prof. Thank you Prof for the support. Okay, let's continue dengan soalan. Thank you so much for the support ya. UKM pun syaratnya macam USIM ke? Dengar sebenarnya UKM dia sebenarnya lebih kepada permata pintar. Dan untuk masuk dia ni, asasi dia ni pun dia ada tough competition. UKM dia lain daripada yang lain. UKM dia lain dia ada permata pintar negara. So kamu kena tengok syarat-syarat permata pintar untuk UKM. Okay? So kalau ada soalan, just letak dekat bahagian soalan. Saya akan jawab sebanyak mana soalan yang boleh. Engineering or medical courses. This is a very speculating question. Engineering and medical, dia bagaikan langit dengan bumi. It's a two different field. Engineering, you will going to focus more on the physics side, and medical, as we know, you will going to focus more on biologic term. So for me, it's really depend. Kalau nak pilih engineering atau medical, dia bergantung kepada minat kamu. Oh, okay. Kita ada Dr. Rahafza, dia baru je update saya. Pusat Permata Negara dah tukar nama kepada Pusat Genius atau Pintar. Thank you Dr. Rahafza daripada UKM. Thank you. Okay, so thank you for the information Okay, kita ada engineering and medical. Tapi kan ramai ada mindset, takkan kamu nak buat engineering lagi? Takkan kamu nak jadi doktor dah tak ada kerja? Guys, selagi ada manusia dekat Malaysia ni, kau pergi je jadi doktor, pergi je jadi engineer, tak ada isu dekat situ. Tiap-tiap hari kita perlukan medical. Betul tak? Jangan nak memilih. You nampak you punya minat ke mana, you ada good result, then you can proceed. For me, it shouldn't be a problem at all. Next. Then kita ada okay, yang ini best. Asasi Universiti Malaya. Seperti yang saya cakap tadi, Asasi Universiti Malaya ni, kemasukan dia agak tough. Qualification dia pun ni, saya rasa doktor-doktor yang ada dalam live saya sekarang, profesor-profesor, kalau ada information tambahan pasal Universiti Malaya, boleh share dengan saya juga dalam ruangan ni. Di mana kita mendapati UM ni dia competition dia lagi tinggi. Semua orang nak rebut-rebut masuk Universiti Malaya. Betul? Saya tak nafikan. Sebab Universiti Malaya adalah antara ranking tertinggi universiti awam di Malaysia. So, orang yang dekat situ, quality of education, saya tak cakap universiti lain tak ada quality of education. Tetapi, I boleh cakap, dia diiktiraf secara high level oleh banyak institusi daripada luar negara. So, for me, if you get Asasi Universiti Malaya, why not? Why not?
Baru-baru ini saya ada baca pasal Universiti Malaya, dia punya ranking dekat Time Magazine naik kepada dalam 80 lebih, if I'm not mistaken. Sorry if I'm not mistaken, it's around 80 lebih. Okay, kalau ada soalan letak dekat sini, sebab saya tengah jawab soalan, saya tak nampak you punya komen banyak letak dekat dalam tu. Then apa jadi kalau dari diploma tak boleh sambung degree? Kalau budak pelajar lepasan diploma tak dapat sambung degree, satu je sebab result dia kurang daripada 2.5. CGPA pelajar tersebut kurang daripada 2.5. Ingat, nak sambung universiti, mana-mana universiti awam, CGPA dia orang mestilah 2.5 and above. Minimum 2.5. Itulah puncanya sesetengah pelajar gagal dapat sambung ke peringkat ijazah degree. Okay? So, thank you so much ramai dah mula masuk. Alhamdulillah. Okay, kita ada lagi yang ni. Betul ke orang cakap diploma buang masa? Guys, kenapa rasa diploma buang masa? Bukan macam itu. Saya sendiri pun, untuk pengetahuan anda, I myself is from diploma. I'm a diploma student. I'm from diploma science. Saya further degree in pure chemistry. Then I sambung master in physical chemistry and PhD in electrochemistry. Kenapa kamu rasa buang masa? Tak, cumanya diploma ni dia mungkin lebih relax berbanding dengan cuma diploma ni lebih relax berbanding dengan matrikulasi, STPM and asasi. Itu je. So jangan cakap diploma tu buang masa. Salah. Thank you so much. Okay. So kalau ada soalan, Afrina, saya nampak. Okay, kalau ada soalan just letak saya cuba jawab sebanyak yang boleh. Lepas matrikulasi sahaja senang dapat kerja ke? Dengar sini, lepas matrikulasi memang orang tak offer kerja. Tujuan matrikulasi ditubuhkan di Malaysia, the purpose where the matriculation has been formed in Malaysia is to encourage more students to further their study, pursue their study to a degree level. Tujuan matrikulasi dibuat dekat Malaysia adalah untuk memastikan pelajar-pelajar untuk sambung ke peringkat degree. Itulah jawapan dia. Okay? So, next one. Diorang kena stay tune I will try my very maximum to answer all the question. Okay? So, let's look this one. Salam. Macam mana dengan program anak bangsa? Very good question. Program anak bangsa ini adalah program antara UiTM, program anak bangsa, di mana program anak bangsa ni di-offer kepada pelajar-pelajar Bumi Putra yang berkelayakan, ataupun bukan berkelayakan dekat sini tau. Program anak bangsa ni adalah macam memberi peluang kedua kepada pelajar-pelajar yang qualification dia kurang. Mungkin masa sekolah dia main-main, maka kita bagi peluang untuk dia belajar dekat universiti. Memang dia akan masuk dekat pra ataupun diploma dan sebagainya, untuk memastikan kita bagi peluang yang sama rata kepada pelajar-pelajar yang kurang cemerlang sebelum ini, dengan satu syarat: pelajar yang masuk program anak bangsa dia betul-betul kena berusaha untuk mengubah diri. Itu jawapan dia. Okay, so next one, kita ada lagi soalan berikut.
Sir, macam mana nak pergi overseas tapi tak ambil IGCSE or IB sebab saya budak SBP bukan MRSM? Tak perlu. Tak perlu IGCSE ataupun this thing. As long as you nak pergi overseas, you ada SPM, kita akan letak budak-budak lepasan SPM kalau nak pergi overseas. If you have enough money ataupun scholarship, you are financially stable, guys, then kita akan letak kamu under A level. Once you finish your A level, ataupun kita ada banyak lah, kita ada Australian Matriculation Program, ADFB, American Degree Transfer Program. You boleh ambil benda tu, then you and Japan punya program. Banyak lagi you boleh buat dekat mana-mana university. Then after that you can go to the next level, which is overseas. Faham ya? Kalau ada soalan, please put it in the question, so saya boleh terangkan balik. Diploma atau matrikulasi lebih baik untuk course engineering? Bagi saya, kalau memang kamu nak sambung sampai degree, why not? Kalau kamu ditawarkan matrikulasi, pergi matrikulasi. Cepat sikit kita habiskan degree, itu je. Kalau dapat diploma, saya tak cakap tak boleh diploma. Boleh, tetapi dia lebih relax lah. Itu je beza. Dua-dua boleh. Faham ya? Okay, next one. Kita ada next one. Peluang untuk sambung degree lebih terbuka untuk lepasan diploma ataupun asasi? Personally, dua-dua, diploma dengan degree, dua-dua mempunyai peluang yang sama rata. Tetapi memang mempunyai peluang yang sama rata. Tetapi end of the day, UPU ataupun pihak universiti tetap akan tengok result. Tapi kalau result budak asasi lebih baik daripada diploma, maka asasi akan diberi keutamaan. Itulah kita punya main aim. Faham ya? Okay. Next one. Ini adalah soalan daripada Kyle 34. For asasi UPM. Asasi UPM ni kita ada engineering, sains pertanian, kita ada lagi banyak aerospace pun ada kat situ rasanya. Asasi dia. So bagi saya, dia walaupun di sains perubatan pun dia ada sekarang ni, sains hayat. Bagi saya, you kalau dapat UPM, cumanya UPM ni sinonim dengan asal nama universiti, asal UPM nama dia bukan Universiti Putra Malaysia. Asalnya adalah Universiti Pertanian Malaysia. Jadi, kamu akan didedahkan beberapa subjek pertanian, especially dekat UPM sebagai subjek wajib universiti. Itu jawapan dia. Okay? Okay. So, let's look the next one. But certain people juga cakap yang matrikulasi ni buang masa. Guys, jangan percaya kepada apa yang orang cakap. You tanya yang pakar. Saya dekat sini, matrikulasi tak buang masa. Kalau semuanya buang masa, apa yang tak buang masa? Betul tak? Jangan cakap buang masa. It is not buang masa. It's your mindset. Okay. Sekejap, saya tengah buat. Kalau ada soalan, letak dekat ni ruang soalan. Saya tengah baca soalan dia orang. Sir, kalau A level kalau A level, macam mana exam dia? A level, kalau katakan saya cerita pasal paper A level, Cambridge paper for chemistry Chemistry A level ada 6 paper. Jadi jumlah markah untuk A level ni adalah 500 markah. Dia adalah pengiraan dia 5 ke 600 macam tu lah. Jadi dia akan ambil average. Daripada average tu kita akan buat. Okay. Doktor daripada UKM, Dr. Hafsah mengatakan sebenarnya kalau kita masuk matriculation, kalau kita tengok Dr. Hafsah dekat komen dia cakap Hafzah so matriculation lah jimat masa, lepas matrik terus buat degree. Betul doktor. Tetapi kalau
tak ditawarkan, dan kita bolehlah tengok ni. Memang betul, matrikulasi jimat masa. Tapi stress level dia a bit high lah. Betul? Okay, saya pergi one by one. Okay, so jelaskan semula program anak bangsa itu. Okay, untuk program anak bangsa, Dr. Rahafza ada kat sini kan? Program anak bangsa. Ingat tak? UiT mana buat? Okay, sebenarnya macam ni. Katakan program anak bangsa ini adalah di-offer oleh UiTM. Dia sebenarnya ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai keputusan yang kurang cemerlang ataupun kurang memberangsangkan. Mungkin kita tak cakap pelajar tu tak pandai, tak. Mungkin masa sekolah dia tidak dapat kemudahan akses untuk belajar. Mungkin dia ketinggalan. So pelajar-pelajar macam ni, kita akan offer dia orang. Dia ni nak tahu program anak bangsa, you kena masuk dekat laman web UiTM, tekan program anak bangsa. Maka kami akan tawarkan kepada pelajar-pelajar ini untuk program yang kesesuaian dengan mereka. Untuk saya ada seorang kawan, dia sekarang adalah doktor. Dan bestnya kawan saya itu, dia adalah daripada program anak bangsa UiTM. So why not give a try? Okay, cuma kena rajin lah, itu je. Okay, so InsyaAllah saya buat live ni sampai pukul 11 ya. Kita ada masa sampai 11. So, jelaskan program anak bangsa. How to mohon, saya dah jelaskan tadi. Okay, kalau ada soalan just letak, saya akan jawab InsyaAllah. Kalau SPM tak ambil subjek sains, ada tak cara nak sambung engineering? Susah sedikit, Cairo. Kalau SPM tak ambil, kalau universiti kerajaan saya cerita pasal universiti kerajaan. Saya cerita tentang universiti kerajaan. Susah. Sebab kalau nak masuk engineering, selalunya syarat untuk kemasukan diploma engineering pun, dia akan tengok AdMed, Fizik, Chemistry. Chemistry wajib ya. Chemistry wajib. Kalau tak ada, susah. Tetapi kalaulah kamu betul-betul nak masuk engineering, boleh, tetapi kena ambil SPM ulangan dan mohon pada tahun berikut. Ataupun you still insist want to take the engineering, bolehlah tengok option dekat college swasta dan ambil foundation dia orang. Seperti yang saya sedia maklum, Uni10 ada foundation engineering. Daripada foundation engineering itu, kita boleh masuk degree in engineering. Yes, I hope I answer most of the question. Okay, now I have a next one. Sir, is it better if I continue STPM instead of poly? Okay, Jiwa Rubini. Before I answer this question, I would like to ask you a question. Are you tough enough to study STPM? Are you hardworking enough for STPM? Because we need to accept either you like it or don't like it. STPM is quite challenging. Shaura, I can see you, Shaura. Shaura, if you have a question, please put it over there. So, Jiwa Rubini, it depends on you. Okay? It depends on you, Jiwa Rubini. Okay, next one. Tolong letak dekat bahagian soalan so saya boleh tengok. Contoh kalau saya tak dapat matrikulasi asasi,
saya boleh buat rayuan ke? Boleh. Rayuan kan dia buka lagi. Buat rayuan. Dah dapat rayuan, then you proceed. Boleh, insyaAllah. Kalau kamu dapat, okay, Tiwa, saya nampak Tiwa juga. As long as you ada qualification yang layak, you boleh buat rayuan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay? So, next one. Wait, I'm looking at the question. Sir, do you know more about the sport management? Guys, sport management it's a good subject. Sport management ni, diploma ataupun degree ni, dia adalah lebih kepada event manager. Dia adalah kepada event manager. Maksudnya, kamu kena uruskan satu sport event. Itu adalah event sport management. Okay? Next, kita ada, kejap kita ada soalan. Okay, kita tengok soalan ni. Sir, nak further study engineering di Jepun, syarat macam mana? Kalau nak pergi Jepun, satu je syarat. You mesti menguasai bahasa Jepun. Because most of the time you will learn the subject in Japan language. So, kamu kena betul-betul mahir dalam Japan language. Okay? That's the main thing you need to know. Jap. So, kalau agriculture pula, agriculture is a good field. Tapi be patient lah. Sebab mindset orang, bukan agriculture, architectures ni adalah okay, dia punya feel still okay. Sebab Malaysia ni still ada banyak bangunan yang kita nak buat. We need architecture. Yes, we need. So it's a good field. Yes, saya perasan, saya salah tu. So, kalau nak tukar asasi dari sains, fizikal, undang-undang, boleh ke? Susah sedikit. Sebab once you dah ditawarkan, that's it, normally. Tapi you boleh cuba dengan menulis surat kepada pengarah untuk asasi, untuk memohon sebagainya. Kalau ada kelayakan, insya-Allah boleh. Okay, next one. UPU ada interview kan, sir? Yes. Bukan semua bidang ada interview temuduga. Tak ada. Bidang-bidang tertentu sahaja ada interview temuduga. So, kalau memang kos kamu ada temuduga, then dia akan panggil sebelum result keluar, keputusan keluar. Faham ya? Next one. Okay. Jiwa Rubini. Sir, if I want change program from IT to finance in Polytechnic Premium, is that possible? Jiwa Rubini, I will say the chances almost so slim. Nowadays, UPU are quite firm. Whatever they offer, that is. So, if you not really like it, then the chances are very slim. You can appeal to change the program, but it's very difficult. Or maybe they will suggest to you to reapply on the next session. Okay, next session. Maksudnya dia lagi mahal lah. Maksudnya kena tunggu lagi lama. Okay. Sir, apa syarat-syarat UTP? Dia bergantung kepada kos yang kita ambil. Guys, kalau one more thing sebab saya tak boleh jawab matrikulasi ataupun diploma, ataupun matrikulasi diploma STPM, mana yang bagus. Tak, bagi saya ketiga-tiga itu adalah bagus. Dia bergantung kepada kemampuan kita. Understand or not? It really much depends on our ability.
So, Dr. Hafsa, are you still there? Dr. Hafsa, daripada deep ke daripada metric? Dulu? Dr. Hafsa, dah keluar ke? So, that's the main thing lah. So, Dr. Hafsa daripada diploma ke matriculations? Sebab budak keep on tanya saya, mana yang lagi bagus, diploma ke asasi ke STPM ke? Kita tak boleh cakap sebab semua itu bergantung kepada kemampuan pelajar. Betul tak? Kalau you think you are okay with diploma, proceed. If you think you can handle a bit of the stress, then you do the STPM. So for me, it is very good. Okay? Jangan compare. Semuanya bagus. Malaysia telah offer the best for all of us. Okay, kita tengok soalan ni. Untuk psikologi course boleh ke ambil kalau tak ambil sains tulen? For me kan, psychological, saya ada seorang student, dia ambil psikologi dekat USIM. Dia ambil psikologi dekat USIM. Apa yang saya difahamkan USIM, dia tengok background dia sains ke tak. Normally dia bagi keutamaan kepada pelajar aliran sains. Okay? Okay, next one. Tengok ni. Boleh ke nak ambil psikologi? Oh, ni dah jawab tadi. Dah jawab. Next one. Yang ni. Asasi dengan matrikulasi ni pelajar benda sama ke? Okay, soalan yang bagus. For me kan, dia bergantung kepada semua asasi dekat Malaysia belajar silibus yang sama lah. Itu tak dapat dinafikan. Asasi ini, ada sesetengah asasi dia punya silibus sangat intensif. Ada sesetengah universiti yang offer asasi ini dia sangat intensif. Tetapi ada juga asasi yang di offer ni dia tak intensif sangat. Dia belajar, saya tak cakap senang sangat, intermediate. So dia bergantung kepada universiti tersebut. Faham ya? Okay. So kalau ada soalan letak dekat bawah guys, please. Allah. Kalau kita ada soalan kita letak kat bawah tu I will try my best to answer as much as possible. Kalau ambil sains tulen, boleh sambung asasi kos apa selain asasi sains? Kita ada bestnya kalau ambil sains tulen, sebenarnya it's up to you. You boleh masuk mana-mana. Sebab daripada sains nak pergi ke non-sains senang. Tetapi kalau budak pelajar non-sains nak masuk dekat sains agak susah. Saya boleh cakap normally tak boleh. Okay? USIM USM ada asasi, UIAM ada asasi, Universiti Islam tu ada asasi, di mana semua mereka mempunyai silibus yang bukan berlainan, belajar benda yang lebih kurang sama, tetapi kedalaman untuk setiap asasi itu berlainan, bergantung kepada pihak universiti tersebut. Okay? So, any other question? Banyak soalan. Guys, kalau saya tak sempat nak habiskan semua soalan anda, kamu boleh letak dekat ruang komen dekat poster ini. I will try my very best to answer later. Okay, this one means asasi tu still kena apply and ditawarkan. Yes, dia memang di-apply melalui UPU. Okay, saya dari tadi nampak satu soalan
Asasi UM tough ke? Asasi UM tough ke? Guys, Dr. Hafsah, asasi UM tough ke? Dr. Hafsah ada? Tadi saya nampak Prof juga. Prof ada kat dalam ni ke? Saya rasa Prof daripada UM. Dalam ni ada Prof daripada UM ya. Prof. Angah ada Prof dalam ni. Okay, tak apa. Mungkin Prof tak nak jawab kot. For me kan, UM tak adalah seperti yang dibayangkan, yang digempar-gempurkan. Tak. UM punya silibus kimia saya pernah belajar. Cumanya mindset dia orang, oh UM ranking dia tinggi. Bila ranking tinggi dia susah. Tak. Dia benda yang sama. Dengarlah. Semua pelajar makan benda yang sama. Cuma result berbeza disebabkan usaha yang kita letak. Faham? Civil engineering. Oh, okay. Tengok kat sini. Kalau nak mohon foundation, college, university, mana yang okay? Foundation. Dia Syaura, ini ada nak pergi swasta ataupun you nak pergi government university. Itu soalannya. You jawab yang ni dulu. So next one. Thank you Dr. Hafsah. Okay, dengar sini ramai nak jadi doktor. Memang okey, tapi anak-anak sekalian ada yang tanya, macam mana how about orthopedic? Guys, orthopedic itu adalah specialist. Dia adalah specialist. Maksudnya you kena habiskan dulu. You kena habiskan MBBS. Maksudnya you habis degree dalam medik. Once you dah habis degree in medik, you kena kerja untuk beberapa tahun. Lepas tu baru boleh sambung specialize in orthopedic. Bukannya terus habis SPM, foundation, lepas tu pergi orthopedic. Dahsyat benar kamu. Tak ada macam itu. Okay, tak ada macam tu. You kena buat step by step. Okay, yang ni pula. Apa yang adakah yang gagal BI boleh dapat program anak bangsa? Jawapan dia boleh. You kena tengok dekat laman web UiTM. InsyaAllah boleh. Nanti kamu tengok. Okay? Boleh. Okay. So, macam mana nak jadi pilot? Adakah jurusan dan you mana yang sesuai? Apakah jurusan dan you yang sesuai? Bagi saya, jurusan nak jadi pilot sekarang banyak universiti dengan college dah offer degree in ataupun pilot. Dia terus offer pilot. Banyak navigate punya college dia offer pilot terus. Therefore guys, you straight away apply for that particular thing, then you get. Banyaklah, especially guys dekat area Sepang ni, banyak pilot yang di offer degree in pilot. So why not grab the opportunity if you are really like it. Yep, Uni KL pun ada offer. Yes. Cumanya nak jadi pilot, dia punya yuran pengajian, the fees is around 300,000. 300,000. Saya dengar. Untuk nak tahu lebih banyak pasal struktur yuran, kamu kena contact universiti tersebut. Okay, boleh? Banyak soalan masuk. Sir, degree nanti betul ke dia still tengok result SPM? Jawapan dia, ini soalan yang paling best. Korang tahu tak, saya sambung PhD, dia tengok result SPM. Dia tak tengok, saya sambung PhD kan, dia tak tengok saya punya master dulu tau. Dia tak tengok saya punya degree. Dia tak tengok saya punya diploma. Dia tengok saya punya SPM dulu. Bila dah SPM,
barulah dia tengok CJ kelayakan yang lain. So jawapan dia yes, they will look your SPM. Pergilah sampai mana pun. Ya, sebab syarat SPM, thank you Dr. Hafsah, syarat untuk mana-mana tengok saya percaya doktor pun pernah, Dr. Hafsah, biar doktor pun buat PhD. Bila kita masuk benda, kau pergilah sampai orang kata peringkat kau tahu tak, saya jadi pensyarah, dia tak tengok tau. Dia tak tengok saya punya PhD, dia tengok BM saya untuk SPM, kredit tak kredit, dia tengok balik. Sebab dia orang percaya SPM is the starting point of your study journey. So guys, yang dekat situ, yang belajar SPM, ada yang cakap, saya pernah dengar beberapa orang, ini adalah ini pendapat dia, pendapat masing-masing. Ada yang cakap pendidikan tak penting. Macam siapa yang Facebook punya tu? Facebook, siapa yang mula Facebook? Siapa yang mula Facebook tu? Alah, apa saya lupa. Who's that guy? Cepat tolong saya guys, you all should know. Mark Zuckerberg tu. Ada yang cakap Mark tu kena buangan daripada universiti, dia pun boleh berjaya jadi milioner. Memanglah betul. Tetapi Mark tu kena buang daripada universiti mana? Dia memang ada qualification yang bagus, menyebabkan dia layak masuk Oxford. Oxford ke Cambridge? Jadi kalau korang duduk cakap education tak penting, saya rasa itu agak ketinggalan. Sampai saya rasa peningnya Howard dia, thank you. Saya rasa pelajar yang cakap education tak penting, saya tak tahulah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Ramai yang kalau kita tengok yang berjaya memang kena buang daripada universiti yang termuka, yang hebat. Yours one, jangan cakap education tak penting. Next. Siapa cakap education tak penting, memang saya tak tahulah macam mana brainwash korang. Okay, so apa benefit ambil diploma study and kena belajar third language ke bila naik uni? Dengar, sekarang most of the university third language ni adalah menjadi wajib untuk peringkat degree. Memang betul. Saya sendiri dekat degree, saya ambil third language Chinese. Saya pilih Chinese, bahasa Cina, sebab saya suka, saya senang. So, you should forgo for it. Okay? You kena ambil third language. Memang kena ambil third language. Next. So, apa benefit? Oh, ini dah jawab. Kita tengok lagi. Oh, soalan ni best. Amirul Zulkifli, am I right? So, kalau calon repeat paper boleh masuk asasi ke nanti? Boleh masuk asasi, tetapi you kena ada keputusan yang dikendaki oleh asasi. Jadi, maksudnya kalau kamu dah cukup syarat kelayakan untuk asasi tersebut, why not? Apply je. You boleh pergi. Okay? Next. Oh, banyak sangat soalan masuk guys. Banyak sangat. Yang ni, prefer yang mana? Apa maksud dia? Next one adalah yang ni. So, kalau engineering dalam Universiti Pertahanan Malaysia, macam mana? UPNM. Dengar sini, engineering dekat UPNM ni bagus, sangat bagus. Cuma dekat UPNM ni, kita universiti tersebut akan melatih pelajar-pelajar ni lebih kepada kadet.
Maksudnya, dia ada latihan ketenteraan dekat UPNM. Sedangkan pelajar asasi engineering UPNM, saya ada seorang kawan yang menjadi nama dia Dr. Juliana Intan dekat UPNM. Dia bagi tahu saya memang semua pelajar mesti terlibat dengan aktiviti latihan ketenteraan. Sampaikan kawan saya tu, Dr. Juliana Intan, dia sendiri pun dilatih untuk kawat kaki dan sebagainya. So, siapa yang masuk UPNM, make sure you betul-betul minat kawat kaki dan sebagainya. Okay? Ya, matrik lagi cepat, betul? Okay. Kita, kalau ada soalan, just letak dekat sini This is a very long question. Actually my ambition nak jadi dentist, tapi aliran sains yang saya ambil chemist, physics, math and account. Tapi apa ya? Tapi tak ambil bio. Boleh tak? Saya boleh cakap a bit susah. Sebab masa nak masuk degree nanti, dia still akan tengok you punya SPM. Kalau memang tak ada, normally diorang akan suruh kita ambil semula paper bio SPM. Betul. Saya ada seorang pelajar, dia buat diploma farmasi. Dia buat diploma farmasi dekat swasta. Lepas dia dah habis diploma farmasi, tapi dia nak dapat scroll tu, pihak universiti letak syarat. You nak convo, you nak scroll, you mesti kena buat paper bio SPM sampai dapat kredit. Dah dapat kredit, then you boleh dapat diploma farmasi. Nampak tak? Memang diorang letak syarat. So, jaga-jaga dengan syarat yang diberi. Okay? So, next one. Saya nampak ramai yang tag saya. Thank you so much sebab tag saya. Soalan ni saya pilih. Okay. Mana soalan dia? Sir, STPM dengan asasi sama ke? Tak. Jawapan dia tak. Dia punya STPM lebih kurang setahun setengah. Asasi selalunya buat dekat universiti. Dan kebiasaannya setahun sahaja. Faham? Okey, ada lagi tak soalan? Saya ingat semua pelajar saya. Sekejap. Sekejap. Banyak soalan masuk. Tengok sini ada soalan ni. Allahu Akbar. Okey, dia tak boleh nak share. Okey, guys, dengar sini. Saya punya live sekejap saya kena read live ni. Dia limit saya. Korang semua stay, saya akan masuk balik. Okay? Sekejap. Kalau ni anything, saya akan datang balik. Sekejap. 1 minute.